iddah. Itu dalam bab lain, saya akan huraikan dalam bab iddah. Adapun jika belum wati ia dengan dia, nescaya talaklah ia dengan talak bain. Kalau seorang itu belum mensetubuhi isterinya, kemudian dia mentalakkan isterinya, sama ada talak itu berlaku dengan hidup ataupun mati, maka jadilah bain. Jadilah apa? Bain. Maka bila dinamakan bain sughra, si isteri berhak menuntut separuh mahar. Berhak menuntut separuh mahar. Dan isteri pula, peruntukan yang ada dalam undang-undang, apabila perceraian berlaku, dia berhak menuntut, dinamakan mut'ah. Mut'ah ialah sagu hati selepas perceraian, sama ada isteri itu nusyus ataupun tak nusyus. Kalau sekiranya isteri itu nusyus, dia hanya gugur dari sudut nafkah, maka isteri tidak boleh menuntut nafkah ketika ia nusyus. Tetapi dia boleh menuntut nafkah yang tertunggak pada zaman-zaman dahulu kala. Dan dia berhak menerima, boleh menuntut dalam mahkamah, iaitu mut'ah, sagu hati perceraian. Itu perempuan, walaupun ianya nusyus. Sama dalam undang-undang, pengkaji undang-undang ni mengatakan tidak ada nas daripada Quran atau hadis menghalang kepada isteri yang dicerai untuk mendapat mut'ah. Sah talak itu 5 syarat. Yang pertama, hendaklah yang mentalak itu sudah baligh. Syarat dia. Yang ada pun jika belum baligh, maka tiada sah talaknya. Syarat yang kedua, hendaklah ia akil, dia tahu, dia berakal, maka tiada sah talak orang yang gila. Gila terbahagi kepada 2. Ada dinamakan gila, kejap gila, kejap tak gila. Dinamakan gila ni junun mutaqatti'. Junun mutaqatti' ni contohnya baulan mengambang, gila. Itu gila lah, tahu gila. Sampai gila ni. Berapa banyak kita tengok, tiba masanya dia mula gila dah. Bawa tong sampah je, cari kotak, bawa basikal, tiba gila dia. Siang dia tak gila, malam dia gila. Itu gila mutaqatti'. Kalau ketika dia gila menjatuhkan talak, tak jatuh talak. Tapi waktu siang dia tak gila, maka dia menjatuhkan talak, sah talak. Ada dia makan gila junun mutabbaq nama dia. Junun memang gila betul. Memang sepanjang hari dia gila. Ini tak jatuh talak. Tak jatuh talak. Ada orang gila talak. Gila talak. Gila talak ni sehingga menyebabkan dia ni jadi gila lah. Macam mana gila talak? Orang gila talak ni macam mana? Dia kalau isteri dia Taman Seri Gombak, dia duduk ni mana? Taman Melawati. Nak pergi kerja, dia mesti datang kat Taman Seri Gombak ni. Tengok rumah suami isteri dia, bekas isteri dia. Betul pergi kerja. Itu gila talak lah. Tengok balik kerja pun pergi balik Taman Seri Gombak. Punya jauh. Tengok dapat nampak pintu pagar pun jadi lah. Atau balik. Tu gila talak nama dia. Tu pun gila tu. Kalau tidak apa dia datang. Tu dia. Tu gila talak juga. Ada lagi orang gila talak, memang aku talak kau, aku talak kau, aku talak kau. Itu ada. Siapa duduk bagian Datuk, bermula daripada batu 20 sampai parit 16, ada seorang hamba Allah ni bila berjalan, aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu, dia berjalan. Punya alim orang ni. Tapi kerana mentalakkan isteri 3 talak, maka mahkamah memutuskan bahawa sesungguhnya sabitlah perceraian 3 talak dan talak bain. Si isteri tidak mahu, dah terkahwin dengan orang lain, dia tak mahu dah, memang berkekalan. Si lelaki ni jadi gila talak. Gila talak. Alim tu hampir 10 tahun mengaji di Mekah, tapi jadi gila talak. Jangan aku talak kau, aku talak kau. Itu gila talak. Itu gila talak. Dan seterusnya. Syarat yang ketiga, hendaklah ada yang mentalak itu dengan ikhtiarnya. Itu kena faham, dengan ikhtiar, dengan pilihan dia sendiri. Kalau kata ikhtiar apa maksudnya? Maka tiada sah talak orang yang terlanjur lidahnya.
Bukan dia ada niat nak talak, terlanjur lidah. Tak tengok-tengok orang cerita talak-talak, dia talak isteri. Bukan ada niat dia nak mentalak isteri dia, terlanjur je lidah. Melawak-lawak terlanjur. Tapi kalau dia ada niat mentalak, contohnya pergaduhan berlaku, dia memang tengah marah, marah, tekan. Contohnya dia talak isteri. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, talak ketika marah tetap jatuh. Talak ketika marah tetap jatuh dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam perundangan negara kita, tengok dulu. Kalaulah dia ni memang ketika marah ni, dia contohnya, talak saya bang, talak, ambil kau, talak 1000, ambil. Tengok. Berambut. Udah, talak 1000. Perempuan pun menangis. Apa hati kau talak tu? Abu Kuih telefon lah abang ni, bang ambil lah sekarang ni. Ambil, abang pun datang. Abang dia pun datang lah, keluarga pergi lah ambil hamba Allah ni. Jangan sentuh lagi, jangan sentuh. Ayah nak tak ada apa kena-kena. Datuk macam mana pula tengok anak lah apa semua, fikir masalah. Si isteri tak bekerja, kalau dijatuhkan talak 3 lama tak senyap apa semua, lama-lama bila 2-3 hari sejuk hati. Orang kata kalau nak balik boleh nak tak kau, tapi dengan syarat lah jangan panas barang lagi. Tak. Pergilah jumpa tutup alim, tutup bomo, kasih ayat jangan kau panas barang. Ada kata, kalau panas barang lagi, sikit-sikit talak, aku tak nak rujuk. Suami dia kata aku dah berubat dah. Dekat 1 kolah aku minum lah. Tak percaya, tengok kawan-kawan semua, aku punya perangai pun semua dah berubah. Orang kata memang berubah semua lah dia ni. Tak kena jampi apa pula dia. Itu berubah. Isteri kata aku sanggup rujuk. Jadi dalam contoh perceraian dia tengah marah tadi 3. Hakim ada binang kuasa dalam memilih, dalam memutuskan talak ni, sama ada jatuh 3 ataupun jatuh 1. Kalau dia kata jatuh 3, merujuk kepada contohnya undang-undang syarak. Sebab kalau kita tengok dalam undang-undang ni, dia merujuk kepada pentafsiran syarak. Dia tak sebut apa-apa dalam elemen. Dia hanya menyebut hukum syarak. Contohnya hukum syarak. Hukum syarak. Apa pentafsiran hukum syarak dalam elemen ataupun aktar? Hukum syarak artinya undang-undang Islam mengikut mana-mana mazhab yang diiktiraf. Itu dia. Dia punya itu dia. Itu senjata dalam mahkamah. Walaupun kita ni bermazhab Syafi'i, memang merujuk pada kitab-kitab mazhab Syafi'i, apabila seorang itu melepaskan talaknya, sekali lepas jatuh talak 3, tapi kerana peruntukan dalam undang-undang, pentafsiran makna hukum syarak, hukum syarak artinya undang-undang Islam mengikut mana-mana mazhab yang diiktiraf. Contohnya di dalam mazhab Hanafi, kalau melepaskan 3 kali dalam 1 lapas, dia mentalakkan isteri 3 talak dalam 1 lapas, maka jatuh 1, katakan. Jatuh 1. Kerana oleh sebab itulah dalam nota penghakiman, hakim ni akan mengatakan, merujuk kepada pentafsiran undang-undang syarak atau undang-undang kogak Islam. Hukum syarak artinya iaitu undang-undang Islam ikut mana-mana mazhab yang diiktiraf. Hanafi juga diiktiraf, Maliki juga diiktiraf, Hambali juga diiktiraf, Syafi'i juga diiktiraf. Kerana di atas kemaslahatan. Pertama, mengikut kaedah fiqh, dar'ul mafasid muqaddamun 'alal jabil masalih. Menolak kemudaratan dan menarik kemaslahatan. Contohnya kemaslahatan anak dia, kemaslahatan kepada isteri yang tidak bekerja, bagaimana nak menjaga anak dia, dan seterusnya. Contoh dalam nota penghakiman hakim ni, hakim mengatakan bahawa isteri ingin rujuk semula, dan seterusnya suami memang sudah mengubahkan keadaan, merujuk kepada berapa kaedah-kaedah fiqh. Dengan ini mahkamah memutuskan sabit perceraian dengan 1 talak. Dengan 1 talak berkuat kuasa pada tarikh sekian. Begitu. Ini oleh sebab itulah kita tidak boleh terikat dengan satu mazhab, kerana peruntukan undang-undang bukan mensyaratkan satu mazhab. Itu bukan bidang kuasa kita. Kita tak ada bidang kuasa. Itulah bidang kuasa hakim.